Masa dulu-dulu lah. Sekarang pun sama juga. Setiap kali saya trade, saya mesti mencari-cari kenapa sebuah setup tu tak jadi, dan kenapa sebuah setup tu respect sesuatu zone. So hari ni kita nak bincangkan tentang sebuah setup. Minggu ni seperti yang saya nak beritahu, tak berapa nak bagus sangat lah saya punya trade. Saya pun ada loss dan ada profit. Profit pun sikit je lah this week. Tak sampai 10 pip pun. Sebab apa, price reverse balik. Seperti yang kita tengok semalam, price reverse. Tapi kita nak tengok lah apakah reaksi. Semalam kita ada masuk EU dengan GU. Okay, kita nak tengok adakah tepat ke kawasan tu kena. Semalam saya ada masuk EU sampai dekat kawasan resisten tu saya dah caw. And then excuse me. And then GU saya ada masuk juga, tapi kawasan tu dia saya tak sedar hati, saya caw. So kita nak tengok kedua-dua setup ni hari ni. Sebelum tu, jom kita intro dulu. Let's go. Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam rancangan Virus TV, sebuah rancangan yang memaparkan analisa live di kaca skrin anda. Ingin saya tekankan di sini, sebelum tu saya nak kenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Faris, atau dikenali sebagai Faris. Saya adalah seorang penganalisa pasaran kewangan, tidak kira currency, kripto dan juga stock market. Saya menggunakan teknik wave theory, support resistance dan juga supply and demand. Dan saya gabungkan dengan analisa fundamental. Okay. So ingin saya tekankan di sini, saya bukanlah sifu, saya juga bukan mentor. Saya juga tidak menganjurkan mana-mana seminar untuk tarik orang join saya. Dan juga saya tidak menjalankan aktiviti pemasaran yang besar-besaran untuk tarik orang join saya lah. Okay. So far saya cuba capai orang secara organik. So saya nak ada nasihat sikit untuk kepada trader-trader yang baru di luar sana. Jika anda seorang yang baru dalam bidang trading, saya nasihatkan anda untuk berhenti je trade. Tak payah trade, sebab nanti korang akan salahkan orang. Korang akan tuding jari sana sini, ini tak betul, itu tak betul. Okay. So jika anda berkeras juga nak belajar, so make sure ada basic lah. Okay. So dekat page saya ni, saya ceritakan tentang sedikit advance lah. So orang yang dah faham support resistance, wave theory, support resistance lah, support resistance and supply and demand, insyaAllah boleh faham lah analisa saya. Sebab wave theory tu senang je, dia simple je. So tujuan saya muncul di media sosial ni untuk memberi kesedaran kepada ramai orang tentang pentingnya ilmu. Okay. So saya bukan nak paksa orang untuk join saya ke apa. So saya buat ni pun untuk improve diri saya dan juga cara saya trade lah.
Okay. So, how was your day guys? Kepada anda yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Okay. So, hari ni kita nak baca berita sikit. Kita nak baca something. Dan sambil-sambil tu kita tengok analisa teknikal lah. Okay, kita berbincang-bincangkan sikit. Alamak, salah buka pula. So, how was your day guys? Korang nak makan ke belum? Apa lauk hari ni? Sihat ke? Okay guys. So, hari ni kita nak baca berita sikit. Sebabkan price reverse semalam. Saya buy dekat GU dan juga EU. Tapi dia naik dalam bersifat sementara. Dan dia terus drop. So hari ni kita nak baca berita. Apakah terjadi di sebalik pasaran tu reverse. Okay. So far technical kita tu okay je. You say profit sikit lah. Okay. So jom kita baca berita. Let's go. So apa berita kita nak dengar? Ni bila punya? Okay, kita nak baca tentang Eropah tidak berdaya, USD makin kuat. Tak apalah. Kita dengar senang Dan Dollar je lah. Okay, itu biasa saya dengar. Okay, let's go. Dan Dollar. Assalamualaikum warahmatullahi, selamat pagi, salam sejahtera, salam Jumaat kepada semua trader kat luar sana. Jadi bersama Dan Dollar dalam Sembang Intraday nak sambung lagi ulasan pergerakan pasaran di penghujung minggu ni. Jadi tumpuang pada sesi New York semalam, kita nak cerita berkenaan keputusan mesyuarat Bank Pusat Eropah dan juga data inflasi Amerika Syarikat. Okey, ECB dulu. European Central Bank ECB mengumumkan kadar faedah masih lagi dikekalkanlah pada paras 0%. Tapi kita memberi tumpuan kepada kenyataan Presiden ECB Christine Lagarde berkenaan dia punya program pembelian bond lah. Jadi sebelum ni pengurangan pembelian bond tapering dijangka berakhir pada Oktober, tapi pada mesyuarat semalam diumumkan bakal berakhir pada penghujung suku ketiga. Maknanya kalau penghujung suku ketiga tu mungkin bulan September lah. Jadi tapering dilihat dipercepatkan lagi lah. Jadi sepatutnya kita menjangkakan kenyataan ini bernada hawkish, sepatutnya mengukuhkan mata wang euro semalam. Tapi kita tengok pergerakan euro semalam pada sesi New York bergerak lemah. Apa sebabnya? Jadi berkaitan juga dengan pergerakan bagi mata wang US dollar pula. Sebab apa? Selepas mesyuarat ECB menyusul pula data inflasi Amerika Syarikat, kadar inflasi tahunan US kekal di paras 7.9%, iaitu yang tertinggi untuk tempoh 40 tahun. Jadi kekal menyokong mata wang US dollar. Dan US dollar juga disokong oleh sentimen semasa pasaran ni, di mana perkembangan rundingan antara Rusia dengan Ukraine, rundingan ni masuk kali keempat dah. Jadi rundingan yang terbaru yang keempat ni berakhir dengan suram lagi, tak ada lagi persetujuan berkenaan dia punya gencatan senjata tu semualah. Jadi suram lagi, masih lagi berisiko lah kita tengok ni. Walaupun dah masuk 2 minggu dah serangan Rusia ni tercetus dah itu, masih lagi tiada tanda-tanda untuk Rusia ni mengendurkan dia punya serangan ataupun pencerobohan dia lah dekat Ukraine. Jadi kita lihat masih lagi berisiko. Jadi US dollar semalam kembali buat comeback lah, mengukuh semula. Kita tengok sikit pergerakan harga pada carta euro US dollar semalam. Okey, pada Rabu kita lihat lonjakan lonjakan harian terbesar
sekitar 200 pips pada Rabu lalu. Tapi pada Khamis semalam, kenaikan harga gagal diteruskan. Sebaliknya, pengukuhan US dollar kembali menekan harga semula. Kalau kita tengok, sebenarnya harga ada buat kenaikan awal tu, kembali ke zon resistance $1.112 pada ketinggian dicapai lah. Tapi pada sesi New York lepas data inflasi US keluar tu kukuh, kita lihat US dollar kembali mengukuh lah, tekan harga semula, jatuh ke bawah paras $1.1. Jadi pergerakan harga kekal perlahan mendata di paras $1.1 tu sehingga bersambung pada sesi Asia pagi Jumaat ni lah. Jadi kita jangkakan mungkin pengukuhan US dollar yang berterusan pada penghujung minggu ni boleh menekan harga lebih rendah lah. Okey, dengan jangkaan sasaran untuk penurunan semula harga pada carta euro US dollar ni mungkin akan kembali semula pada support $1.08. Nah, itu jangkaan macam pergerakan harga sebelum ni lah. Sebaliknya, jika kenaikan harga berlaku, mungkin paras ketinggian semalam $1.112 berjaya diatasi dan mungkin boleh menuju ke paras sekitar rintangan seterusnya pada $1.12 semula. Itu untuk pergerakan harga pada carta euro US dollar. Kita nak beralih pada carta GBP USD pound dollar. Kita lihat kenaikan harga pada isyarat awal untuk perubahan trend bullish sebelum ni nampaknya gagal untuk diteruskan. Kita tengok harga kembali susut semula semalam lebih kurang 100 pips penurunan selepas berlega-lega di bawah paras resistance $1.32. Jadi penurunan harga kembali semula ke paras support $1.31, pergerakan harga perlahan sehingga bersambung pada sesi Asia pagi ini. Dan mungkin penurunan harga yang akan diteruskan akan menuju paras $1.3 untuk mencatatkan paras terendah terbaru pada carta GBP USD. Sebaliknya, kalau berlaku kenaikan harga, kita masih lagi jangkakan rintangan pada $1.32 tu akan diuji semula lah. Jadi kita nak lihat macam mana pergerakan pasaran di penghujung minggu ni. Kena ikutilah perkembangan krisis perang antara Rusia dengan Ukraine ni macam mana. Dan jangan lupa di penghujung minggu biasanya mungkinlah berlaku aktiviti profit taking dan sebagainya, khususnya di penghujung sesi New York malam ni. Kena jaga-jagalah kawal risiko masing-masing. Jadi kita sambung lagi ulasan pergerakan pasar. Okay guys, so apa yang saya faham tentang Dan Dollar ni, dia apa orang panggil, data inflasi menunjukkan pelabur-pelabur masih tak yakin lagi lah dengan situasi perang sekarang ni. So pelabur-pelabur sepatutnya dekat GU ada satu buat kenaikan, orang panggil buat ketinggian yang baru, tapi bila dia pull back dia tak respect. So let's go, kita tengok kepada analisis teknikal. Okay, kita mulakan dengan GU. So ini adalah analisa kita semalam. So semalam kita jangkakan yang price akan turun di sini dan naik. Dia naik bersifat sementara saja. Lalu bila berita tu keluar, dia terus drop. So kat sinilah pelabur-pelabur mengambil keputusan untuk dia follow, mereka masih dekat apa nama itu, safe haven, asset safe haven. So maknanya dia orang ada dekat USD DXY, dollar index dengan gold. So kita boleh lihat pound akan drop lah. Kalau dollar index menaik, gold menaik, pound dengan EU akan drop lah. Okay, so far itu je lah kan. So GU, itulah sebab dia gagal, kita dah bincangkan tadi. So kita teruskan dengan EU. So EU pun kita jangkakan yang dia akan sampai kat sini, tapi dia tak ambil lah price yang kat bawah ni. Dia tak ambil, but memang dia naik lah. Dia naik berapa pips ni?
Naik 70 pips. Okay lah kan, 70 pips. Lepas tu dia terus reverse. Begitulah cerita dia. Seperti yang kita boleh lihat, data ECB lah. Ini price ni react sebab data ECB. So itu je lah guys, simple je live kita hari ni. Tak ada benda kita nak cerita sebab ya, kita dah tahu keputusan dia, sebab apa, reason dia. Itu cara-cara saya lah, macam mana saya mencari reason apa sebab saya nak entry, kenapa entry saya tak jadi, kenapa langgar stop loss. So saya akan cari reason lah. Dulu saya trade main balon je, tapi sekarang beza sikit lah. Saya lebih mencari reason kenapa sesuatu price tu tak jadi. So guys, itu saja untuk saya hari ni. Live kita hari ni pendek je sebab kita dah penghujung minggu. So total pada this week, saya win biasa-biasa je. Win tak sampai 50 pip pun, sebabkan saya goyang. But it's okay. Next week ada lagi. At least kita ada profit lah sikit. Masa kenaikan EU ni adalah naik sikit. Okay, but it's okay. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.